Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi setelah seminggu kita bercuti. Baik, tanpa melengahkan masa, kita terus ke sesi pembelajaran kita kali ini. Masih lagi dalam tema yang sama, tema 7, indahnya warisan kita. Unit 20, iaitu warisan berharga. Warisan berharga. Baik, kali ini kita akan mantapkan kemahiran mendengar dan bertutur serta kemahiran membaca kamu. Pada akhir nanti, kamu akan tahu dan faham apa itu kata gelaran. Dan kamu perlu menjawab 5 soalan pemahaman berkaitan teks menghayati karya sastera. Ada salah eja di situ. Menghayatai. Menghayatai, bukan menghayatai. Menghayati. Baik. Tanpa membuang masa, terus ke halaman 115 buku teks bahasa Melayu, dan kamu akan dapat lihat ada satu teks perbualan bertajuk peliharalah warisan kita, jagalah warisan kita. Itu maksud tajuk ini. Kamu boleh baca dan fahamkan apa yang dibicarakan, apa yang diperkatakan, apa yang dicakapkan oleh penama-penama atau watak-watak yang ada pada teks perbualan ini. Baik, setelah kamu dah baca, kamu dah faham, yang saya nak kamu belajar kali ini ialah tengok di sebelah kanan itu kata gelaran. Kata gelaran. Di sini saya sertakan beberapa contoh kata gelaran. Jadi kata gelaran ini mudah sahaja sebenarnya. Kalau dalam teks perbualan itu ada Profesor Azmi, ada Tan Sri Hashim, ada Datuk Mohan, ada Datin Aliyah, itu. Dalam teks perbualan ini ada 4 kata gelaran, iaitu Profesor, Tan Sri, kemudian Datuk, kemudian Datin, kemudian di sebelah kanan yang telah saya sertakan ini ada Encik, Puan, Cik. Cik ini, CIK ini biasanya digunakan pada seorang wanita yang belum berkahwin. Jadi kita guna dia cik. Bila dia dah kahwin, ada suami, maka bertukar gelarannya jadi puan. Kalau lelaki, kahwin ke tak kahwin ke, encik. Di situ ada perbezaan puan dan cik. Kemudian saudara untuk orang lelaki, saudari untuk orang perempuan, tun, tuh puan, dan ada beberapa lagi kata gelaran yang kita boleh lihat, kita boleh baca, kita boleh dengar, kita biasa dengar di mana-mana sahaja. Itu kata gelaran. Kata gelaran ni sebenarnya inilah yang kita bincangkan, inilah yang saya bagi contoh, inilah. Itulah kata gelaran. Cikgu ke, doktor ke, misi ke, itulah kata gelaran. Kita menggelarkan dia dengan nama sekian-sekian, ataupun dia dapat anugerah sekian-sekian, macam Datuk. Datuk ini ada eja di ATUK, ada di ATO, ada di ATO Datuk,
Ada DATOK. Baik, apa beza datuk-datuk yang saya bagi tahu ni? Apa bezanya? Baik, bezanya adalah siapa yang bagi anugerah tu. Siapa yang serahkan, yang kurniakan anugerah itu. Contohnya, kalau Sultan Johor, dia bagi datuk, dia bagi anugerah datuk kepada seseorang. Datuk dia, ejaan dia macam tu. Kalau Selangor, Sultan Selangor, dia bagi anugerah dekat seseorang dapat datuk, ejaan dia macam tu. Setiap negeri atau setiap wilayah persekutuan ke apa ke, kurniaan datuk tu, ejaan datuk tu berbeza kerana bergantung kepada sultan mana atau pemerintah mana yang bagi. Kalau datuk-datuk suami nenek itu, itu lain. Datuk tu memang ejaan dia DATUK. Kalau datuk gelaran ni, datuk kurniaan ni, bergantung kepada sultan atau raja mana yang bagi. Itu kalau datuk. Tapi biasanya isteri ni akan dapat datin. Kebiasaannya isteri ni akan dapat datin. Datin. Walau sebanyak mana isteri orang tu, lelaki tu, datin ni satu isteri je boleh guna. Dia tak boleh isteri pertama datin, dua datin, tiga, tak boleh. Satu isteri sahaja datin. Tapi kalau perempuan yang dapat anugerah datuk, suami je tak akan dapat gelaran datin. Itu keistimewaan yang boleh orang perempuan dapat. Kalau suami dia dapat datuk, dia dapat datin. Tapi kalau perempuan yang dapat anugerah datuk, suami dia tidak akan dapat gelaran datin. Baik, kemudian yang saya nak kamu tengok, sahibul samaha. Ni, sahibul samaha. Itu dia. Gelaran ini siapa yang guna? Siapa yang guna sahibul samahah ni? Itu kamu perlu cari sendiri. Kamu boleh tengok buku ke? Kamu boleh Google ke? Cari maklumat. Siapa yang menggunakan kata gelaran sahibul samahah ini? Kalau haji, hajah itu kamu tahulah. Kalau general, askar lah. Ustaz, ustazah ni cikgu yang mengajar agama lah. Doktor ni doktor lah. Yang lain, kamu tahu sahibul samahah ini, saya nak kamu cari sendiri. Itulah kata gelaran dalam bahasa Melayu. Kata gelaran ini, kita menggelarkan orang itu apa? Itulah kata gelaran. Saya harap kamu faham kata gelaran itu apa. Seterusnya, setelah kamu memahami kata gelaran, terus ke halaman 116. Muka surat 116. Dan kamu akan dapat tengok ada satu cerpen. Cerita pendek. Cerpen. Cerpen mengenai tukang kayu dan juga tukang besi. Apa yang saya nak kamu buat, apa yang perlu kamu buat adalah baca, fahamkan untuk mencari jawapan bagi kelima-lima soalan yang telah saya sertakan di sebelah kanan ini. Soalan dalam kotak biru itu. Baca, fahamkan, cari jawapan bagi kelima-lima soalan pemahaman itu. Kalau saya tak bagi soalan, kamu akan baca sambil lewa ataupun kamu tak akan baca terus. Jadi saya bagi soalan agar kamu
baca sebenar-benar baca untuk mencari jawapan bagi kelima-lima soalan itu. Jadi teks menghayati karya sastra ini berkaitan seorang tukang kayu, seorang tukang besi. Cerpen ini dibaca oleh Izuni. Izuni ini suka baca karya sastra. Kenapa Izuni suka baca karya sastra? Kamu kena cari jawapan dia. Apa kelebihan membaca bahan sastra yang bermutu? Kamu kena cari jawapan dia. Kemudian soalan 3, 4, 5 tu kamu carilah sendiri jawapan dia. Barulah kita panggil baca dan faham. Kalau tak, kamu baca kosong sahaja, tak faham apa. Itu sahaja untuk tugasan membaca ini. Itu sahaja untuk tugasan muka surat 116 ini. Itu sahajalah untuk sesi pembelajaran kita kali ini. Jadi, saya harap setelah seminggu kamu bercuti, seminggu kamu berehat, kamu kembali bersemangat untuk terus belajar di rumah. Jadi saya harap sangat-sangat semangat belajar kamu kembali pulih, malah lebih semangat dari sebelum-sebelum ini. Saya harap semua tiada masalah untuk melaksanakan tugasan kali ini. Kita berjumpa lagi pada sesi akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.